Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat yang mengatakan secara umumnya terdapat kira-kira 40 kerosakan yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan PH, dan tajuk utamanya ini dia kata ada dah rakyat kelemahan 22 bulan pentadbiran PH. Jadi pada pandangan saya, PAS untuk PRU ke-15 ni nanti wujud lagi ke? Saya takut selepas PRU ke-15 PAS dah tak wujud. Ini saya risau. Jadi tidak payahlah PAS nak kerjanya mencari kesalahan pimpinan yang lalu. Kalau PAS nak cari kesalahan pimpinan yang lalu, PAS carilah kesalahan pimpinan Barisan Nasional yang dah memerintah 60 tahun. Kerana kita tahu hutang yang dibawa yang waktu kerajaan PH memerintah tu terlalu banyak yang dilakukan oleh pentadbiran kerajaan Barisan Nasional. Di waktu PH memerintah, PH cuba untuk selesaikan masalah ini walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi kerajaan PH telah kamu orang rompak di tengah jalan kerana kamu orang ni semuanya rakus kuasa. Jadi ini yang berlaku, tidak perlu nak PAS nak menunding jari kepada kerajaan PH. PAS yang ada dalam kerajaan yang terbentuk hari ini pun PAS dilihat seolah-olah tidak ada fungsinya. Cuma kenapa PAS boleh masuk dalam kerajaan yang ada hari ini? Kerana ahli parlimen yang sudah menang pilihan raya, maka untuk membentuk satu kerajaan itu, untuk mencukupkan satu kerajaan itu, maka pemimpin daripada parti-parti ini termasuk PAS ini harus digabungkan supaya mendapat satu gabungan dan boleh membentuk kerajaan. Tetapi hasilnya kerana pemimpin yang kurang bijak berada dalam kerajaan yang ada hari ini, maka dilihat oleh rakyat bahawa kerajaan ini gagal. Kenapa kerajaan ini dilihat gagal? Kerana pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, UMNO, PAS dan Bersatu ni, mereka ini adalah orang-orang yang gila kuasa. Jadi kamu orang ini yang ada dalam kerajaan hari ini semuanya gila kuasa. Jadi apabila semua yang ada dalam kerajaan hari ini gila kuasa dan rakus, tamak, haloba, maka kerajaan ini terbentuk dengan tidak memikirkan hak rakyat. Kerana mereka tidak ada fungsi otaknya. Otaknya sudah membeku seperti kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS ini, yaitu mereka fikir berdendam, bukan fikir nak membantu rakyat ataupun bagaimana keharapannya. Pemimpin itu patut memikir hal yang ke depan, bukan hal yang ke belakang. Apa yang dia percakapkan ini, dia memikirkan hal yang ke belakang. Kamu nak mencari kesalahan orang yang sudah tidak memerintah lagi. Kamu hari ini mencuri mandat rakyat yang telah diberikan kepada PH. Kamu nak pergi cari lagi kesalahan dia. Ini adalah satu yang pada saya paling teruk sekali politiknya. Sedangkan kamu dah mencuri, lepas tu kamu mencari lagi kesalahan orang itu, dan kamu katakan orang itu gagal pula. Kalau kamu rasa kamu yang terbaik, kamu dah curi, tunjukkan hari ini kepada rakyat bahawa PAS berada dalam kerajaan hari ini. Mereka adalah yang terbaik. Kenapa perlu nak mencari kesalahan PH? Nampak sangat kelemahan PAS ni ada. Sedangkan yang dulu nak tutup kilang Kasberg, nak tutup Kasino Genting, apalagi RUU 355, apalagi nak hapuskan SST, GST, nak hapuskan PTPTN. Ini adalah janji PAS. Ini saya rakyat biasa baru sebut sedikit nak cari kesalahan PH 40. PAS punya, saya sebut yang tadi itu je, ada 4 je. Pun PAS akan down di situ nanti di pilihan raya ke-15. Jadi pemimpin PAS jangan sombong dan angkuh hari ini. Kamu mencari kesalahan orang-orang PH. Orang-orang PH saya rasa tidak ada yang rasuah. Saya yakin buat masa ini tidak. Saya akan datang saya tidak tahu. Tetapi pemimpin PAS yang ada hari ini dalam kerajaan, jangan sok dulu. Nanti bila kamu tumbang, maka di waktu itu kalau ada rezeki, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membentuk kerajaan dan sistem akan direformasikan, maka saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim separatkan bahagian SPRM tu seperti Indonesia. Di Indonesia tu
jabatan yang seperti SPRM nih, mereka katakan di atasnya itu, kalau kita di sini di atas kita adalah yang di Pertuan Agong. Kalau di Indonesia sana di atas mereka adalah presiden. Tetapi untuk SPRM Indonesia di atasnya bukan agung ataupun presiden, di atasnya adalah Tuhan. Maka siapa yang melanggar peraturan, melanggar mencuri uang-uang rakyat, itulah ramai mereka punya gubernur, mereka punya menteri, mereka punya bupati masuk ke dalam penjara kerana dia dah pecahkan dia punya SPRM, dia tidak bergantung kepada parlimen ataupun tidak melibatkan ahli politik. Jadi saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjadi Perdana Menteri supaya dia boleh mereformasi ke sistem kita ini, yang mana dia tidak perlu berdendam seperti pemimpin PAS ini. Sistem akan pergi cari pemimpin-pemimpin yang pernah berkuasa ataupun masih berkuasa. Selagi mereka tidak melakukan kesalahan, tidak apa. Tapi kalau melakukan kesalahan, maka mereka akan disumbatkan ke dalam penjara. Jadi saya harap ini akan berlaku di Malaysia. Dan saya harap reformasi sistem ini akan berlaku. Karena itu saya sebagai rakyat berharap PH ini boleh menang dan boleh membentuk kerajaan dengan majoriti yang besar, supaya sistem kita ini cepat dibuat dan pemimpin-pemimpin yang gila kuasa, yang mana merompak, menyamun harta negara ini boleh disumbat ke dalam penjara. Supaya pimpinan muda boleh memimpin Malaysia ini dan menyelesaikan masalah yang dah ada dengan pimpinan yang lebih baik seperti mana negara maju yang lain. Kerana pemimpin yang membuatkan kita punya negara ini rosak adalah pemimpin seperti kita lihat Presiden PAS, kita lihat parti-parti yang ada hari ini dalam kerajaan hari ini. Inilah perosak-perosak kepada generasi kita ini, yang mana mereka ini memainkan isu perkoman, memainkan isu agama. Jadi PAS yang mana mereka cuba terapkan kepada anak muda supaya mengikut cara mereka ini tadi. Pada saya ini adalah sangat ekstrim dan tidak boleh dilakukan di Malaysia ini. Jadi ini yang berlaku. Sebab itu kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak, PAS ini tidak laku kerana di sana tidak mau. PAS sekarang ini boleh berbunyi lah di beberapa buah negeri, tapi saya rasa PAS selepas ini di PRU ke-15, buktikanlah. Saya rasa di kawasan-kawasan bandar nih, mungkin saya tak mau cakap lah, tapi biarlah pengundi yang menentukan hala tuju parti PAS ini nanti. Nah, saya tak nak cerita angkuh di sini, tetapi kalau PAS terus menyerang kerajaan PH yang lalu, tidak ada maknanya, kerana ini merugikan kita sebagai rakyat, yang mana pemimpin PAS dan termasuk juga yang membuat kenyataan ini tadi, mereka ini kita yang bayar gaji mereka. Dan saya rasa pemimpin PAS rata-ratanya mendapat gaji adalah daripada hasil duit rakyat, yang mana mereka ini menjadi ahli parlimen ataupun menjadi adun dibayar. Dan begitu juga dengan yang lain nih. Jadi jangan terlalu angkuh bila bercakap, kerana kamu orang makan duit daripada hasil rakyat. Kalau kamu orang nak menjualkan parti kamu itu adalah parti agama, tidak ada masalah, karena kamu berlandaskan parti yang beragama. Tapi parti PAS itu adalah parti yang sama juga seperti DAP, sama juga yang seperti PKR. Tidak perlu nak menjaja parti PH ini ada idealisme komunis apa semua. Sedangkan kamu orang sendiri pun menggunakan Mercedes, kamu orang sendiri menggunakan bahan-bahan yang keluar daripada negara luar, tetapi kamu laungkan ini seolah-olah untuk mengatakan bahawa tak boleh ini, tak boleh itu kepada rakyat. Kamu sudah menipu rakyat. Di sini saja sudah menjadi satu kesalahan pada saya. Jadi dalam politik jangan jual agama, jual idealisme. Ini pencerahan saya kepada pemimpin PAS supaya jangan asik mencari kesalahan orang lain. Jual kamu punya idealisme, bagaimana kamu nak memimpin negara. Jangan asik nak membuat kenyataan yang berdendam dengan parti lain. Kita rakyat melihat perkara ini tidak baik.
Saya tidak nak sebagai rakyat menghentam PAS, tapi karena PAS adalah parti yang ada dalam kerajaan hari ini, jadi sehentamlah, karena kamu orang adalah orang yang bertanggung jawab karena keadaan yang ada hari ini. Bersekongkol dengan sesuatu yang tidak baik, tetapi kamu orang mengatakan ini tidak gagal lah, ini tidak salah lah, langgar SOP semua menteri, tidak pula meletak jawatan, malah didenda. Lihat tuh menteri bersangkutan, kalau di negara lain, negara maju udah lama dah letak jawatan, tidak malu. Ketua membuat kesalahan seolah-olah inilah masalahnya yang ada dalam negara kita ini. So, saya sebagai rakyat melihat ini, jangan pemimpin PAS sesuka hati menghentam parti lain yang mana tidak ada faedahnya. Karena parti PHS ini parti pembangkang. Kamu orang sekarang ini kerajaan. Apa yang kamu perlu buat untuk membantu kerajaan? Ini yang sebetulnya. Oke, dan sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.